Okay, start the record. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala kerana pada petang yang berbahagia ini dapat kita meneruskan kuliah kita pada hari ini. Sebagaimana yang Ustaz sebut, untuk 1 jam adalah kuliah tutorial lah. Untuk hari ini santai-santai, tapi Ustaz nak sembang dengan anda semua tentang akidah Islam. Jadi hari ini kita masuk topik yang kedua. Kalau minggu lepas kita telah melihat kepada apakah manusia, Islam dan manusia, dan kita menjelaskan bagaimanakah asal usul manusia diciptakan untuk apa. Manusia ini diciptakan untuk memperhambakan diri kepada Allah dan untuk beribadat. Dan Islam adalah satu agama fitrah yang Allah Ta'ala telah turunkan sejak Nabi Adam sampai ke kita hari ini, pada masyarakat seluruh dunia hari ini. Dan pada hari ini kita masuk chapter ataupun topik yang kedua, akidah Islam. Okey. Cuma sebelum kita start, saya nak minta komen daripada anda semua. Tandakan setiap ruang dekat chat itu apa yang anda faham tentang akidah Islam. Okey, saya bagi masa 1 minit untuk kamu memberi definisi yang anda faham tentang akidah Islam. Right, 1 minit dari sekarang. Simple yang kamu faham, mungkin 1 word ataupun 2 word. Asas agama Islam, Firdaus kata. Right, lagi? Orang lain? Keyakinan, alright. Fatul Qadir kata keyakinan. Ketakwaan kepada Allah, Nurul Huda. Ketakwaan kepada Allah. Orang lain? Ada tak yang nak bagi pandangan? Okay, tak apa. Keimanan, perangai umat Islam, perangai umat manusia dan keimanan, Rahman kata wajib ada untuk semua umat, keyakinan teguh pada Allah. Lagi-lagi orang lain kalau ada. Alright. Jadi Ustaz nak semasa kuliah Ustaz ni kamu kena repeat. Kalau Ustaz sebut perkataan, kamu repeat je lah kan. Contoh akidah Islam, apa benda kamu just ulang supaya itu salah satu cara bentuk kamu nak ada share partner ataupun turut memberi collaboration bersama dengan Ustaz sekali. Alright. Apakah akidah Islam? Akidah Islam ni dia ibarat macam pokok. Siapa dekat sini pernah menanam pokok, anything pokok saja? Tolong tulis pokok apa yang kamu tanam. Tolong tulis. Dekat ruang komen itu tolong tulis pokok apa yang kamu tanam. Pernah tanam pokok? Tak pernah. Firdaus pernah tanam pokok? Alright, pokok durian. Okey, Izzah pokok durian, pokok mangga, Rahman, semua pokok rambutan, semua pokok ada akar dia. Jadi kat sini kalau kamu ibaratkan satu pokok itu dibahagi kepada 3 part. Pertama ada akar, kedua ada batang, dan yang ketiga ada ranting dan juga buah. Right. Jadi dalam part yang pertama dipanggil akar. Akar itulah ibarat kepada akidah. Batang itu solat, daun ranting itu adalah dia punya ibadat yang lain, dan buah kepada pokok itu adalah itulah dipanggil akhlak. Itulah panggil akhlak. Jadi akidah Islam ini kita ibaratkan dia adalah akar kepada kayu, akar kepada pokok durian, akar kepada rambutan dan sebagainya lah. Itu definisi simple yang Ustaz boleh ceritakan. Alright, kita tengok sikit. Apakah yang kita nak tengok akidah Islam ini? Okay. Kalau kita tengok akidah Islam, ia adalah berkaitan dengan perkara-perkara yang kita tidak nampak. Dia melibatkan keyakinan, dia melibatkan perkara-perkara dasar seperti yang Firdaus sebut tadi. Dia melibatkan syahadah, rukun iman, hubungan antara Islam, iman, ihsan dan perkara yang membatalkan syahadah. Alright. Apakah yang dimaksudkan dengan syahadah? Maka kalau kita tengok kepada definisi syahadah, ini adalah syahid ataupun kita kata syahadah ni menyaksikan. Sebab tu orang kata mati syahid, mati menyaksikan kebesaran keagungan Allah Ta'ala. Syahid lah.
syahid, yang mana Allah Ta'ala telah menyaksikan dia ini telah melakukan satu pengorbanan yang begitu hebat. Mana syahadah? Syahadah. Alright. Semua orang dalam ni saya rasa semua mengucap dua kalimah syahadah. Sebab itu dalam sesuatu itu ada kuncinya. Bagi orang yang masuk Islam, kuncinya adalah syahadah. Mengucap dua kalimah syahadah. Apa dia kalimah syahadah? Iaitulah kalimatun thayyibah. Kalimah yang baik itulah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak sebenar-benar disembah kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahawa Muhammad itu adalah messenger of God. Mana sebagai pesuruh Allah. Ini syahadah. Jadi mana-mana orang yang mengucapkan ini dengan penuh keimanan, mana ikrar dengan ikrar bil lisan, dia yakin disebut dengan lisannya, maknanya ikrar bil lisan, qalbi dengan hatinya, isbat bil qalbi, maknanya dia membenarkan dengan hati dia, contoh dan juga implementation dalam bentuk amalan, maka dia ada syahadah, konsep syahadah. Dan syahadah tak boleh dipaksa. Kita tak boleh paksa orang kafir untuk menganut Islam ataupun masuk Islam. Jadi elemen syahadah. Yang kedua, elemen rukun iman. Rukun iman yang kita sebut adalah berkaitan dengan 6 perkara. 6 perkara itu iaitulah beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab Allah, kepada Rasul yang Allah Ta'ala pernah utuskan, Rasul. Yang kelima, beriman pada qada dan qadar. Yang seterusnya beriman pada hari kiamat dan qada dan qadar. Yang keenam adalah qada dan qadar. Yang kelima, beriman pada hari kiamat. Ini rukun iman. Kenapa perlu ada rukun? Rukun ni kita kata perkara dasar kepada seseorang, iman seseorang. Ini kena faham. Sebab ada di luar sana, mereka kata mereka telah beriman tetapi sebenarnya masih dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Ini kena jelas dan clear. Akidah Islam. Right. Kalau kita kata dia beriman pada Allah, macam mana dia beriman pada Allah? Kita dah sebut sebelum ini. Pertama, dia kena kenal Allah. Kita nak kenal orang itu hebat, tengok hasil kerja dia. Kita nak tengok orang itu hebat sebagainya, tengok dia punya sifat-sifat yang dia memiliki. Allah dengan sifat kamal dan jamal. Sifat kamal, kesempurnaan, jamal. Waktu. Ada orang dapat tahun, kira masa, kira jam sebab Allah Ta'ala adakan siang dan malam. Kalau anda kata siang malam tidak ada, beku kita ni. Beku. Macam di Antartika ini katanya 6 bulan pula gelap. Ni nak ceritanya. Keadaan yang berlaku, sekiranya sedikit saja putaran matahari itu tak berputar, bumi pun tidak berputar pula pada paksinya, maka kita akan dalam keadaan mungkin sejuk, mungkin beku, mungkin panas. Begitu keadaan. Alright, dan di samping itu hubungan antara Islam dan iman dan juga ihsan. Maka di sana kita melihat adanya hubungan antara Islam, iman dan ihsan. Sebagaimana yang kita kata hadis Jibril yang panjang ketika mana satu hari Nabi duduk dengan para sahabat dalam satu kuliah. Tiba-tiba datang seorang laki-laki yang bersangatan putih bajunya dan bersangatan hitam rambutnya. Dan tidak ada kesan pada orang ini daripada melakukan musafir yang jauh. Biasa kalau orang musafir di padang pasir, biasanya orang ni berabuk lah, baju kotor lah, kusut masa sebab apa, habuk. Tapi orang ni datang tak tahu daripada mana, sahabat pun tak kenal, tiba duduk depan Nabi dan letak lututnya dekat lutut Nabi. Lalu dia bertanya, ahbirni anil Islam, ahbirni anil iman, ahbirni anil ihsan. Tanya. Beritahu aku wahai Muhammad, apakah dia ceritakan aku Islam ni apa, ceritakan aku iman ni apa, dan ceritakan aku akhlak. Dan di akhir itu ditanya, ceritakan tanda bila kiamat, mata sa'ah, tanda kiamat. Ini ada relasi antara iman Islam. Simpulkan tadi macam pokok kelapa tadi, pokok macam pokok durian. Akar dia ada dahan dia, ada daun dia, ada buah dan sebagainya. Dan juga perkara yang membatalkan syahadah. Right, Ustaz nak tahu sikit, nyatakan sedikit dalam chat itu apakah perkara yang boleh membatalkan syahadah. Boleh tak anda terangkan
perkara itu satu je. Setiap orang bagi satu contoh. Perkara yang membatalkan syahadat. Syirik. Ya, syirik. Salah satunya syirik. Syirik ni maknanya menyekutukan Allah. Dia mengatakan Allah ada kuasa lain sama dengan Allah. Ataupun syirik ni syaraka, mensyarikat denganlah. Mengaku murtad. Ini lagilah keluar daripada Islam. Batal syahadah. Kalau dia kata aku dah murtad, aku dah keluar Islam, maka dia telah masuk etis. Etis ni maknanya dia tidak ada kepahaman tentang, dia tidak ada kepahaman ataupun tidak bertuhan. Dia tidak ada Tuhan. Dia kata aku mulhid. Mulhid ni etis lah. Tidak percaya kepada Tuhan. Free thinker. Maknanya dia tidak percaya kepada Tuhan. Jadi adakah orang yang tidak percaya kepada Tuhan ini adalah mereka yang tidak bertuhan? Sebenarnya mereka bertuhan. Bertuhankan apa? Bertuhankan kepada hawa nafsu mereka. Ini. Kalau ada orang kata free thinker, saya tak percaya Tuhan. Sebenarnya dia percaya akal dia. Akal. Dia telah menjadikan akal. Sebab itu Allah menyebut dalam Quran, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Apakah mereka tidak melihat bagaimana orang-orang yang telah menjadikan hawa nafsunya ilahahu hawa. Menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Na'udzubillah. Jadi Ustaz ajak kepada anda semua supaya kita jangan jadi menjadikan hawa nafsu ini sebagai Tuhan. Apa je nafsu pergi, semua nak ikut. Apa yang nafsu ajak, semua nak pergi. Itu. Alright. Perkara yang membatalkan syahadah. Ada lagi tak? Perkara yang membatalkan syahadah. Apa lagi agak-agak? Right. Joint Freemason. Melakukan perkara khurafat. Freemason ni satu pertubuhan Zionis antarabangsa lah. Freemason yang mana ada dia punya apa ni, kita kata cara-cara, logo-logo, simbol-simbol tertentu. Kan? Join group tu. Dan juga khurafat. Khurafat ni perkara-perkara tahyul, perkara-perkara yang tidak tahu asal usul benarnya. Khurafat ni asalnya nama orang. Satu hari di zaman Nabi dia telah hilang. Lalu apabila dia hilang, dia pun dikembalikan balik, dia pun cerita dia ni telah dilarikan oleh jin Islam. Maka dia pun cerita-cerita, maka orang berkata itu cerita khurafat, itu cerita khurafat. Akhirnya jadi maksudnya kat sini percaya kepada cerita tahyul. Bukan kita tak boleh berdialog dengan jin ke, dengan makhluk halus boleh, tetapi kita tak mampu sebab kita tak nampak mereka nampak kita. Mereka boleh tipu macam-macam. Kan? Ini kita faham. Dan juga termasuklah mengamalkan sihir, perkara yang membatalkan syahadah. Sihir ni apa? Perkara yang ajaib, dicari lihat adat, benda yang berlaku, boleh terbang di udara, boleh macam-macam. Tetapi dengan bantuan jin. Itu syirik. Dengan bantuan jin. Menggunakan jin. Orang Melayu ni kalau sebut jin, dia adalah maknanya kita boleh katakan ciptaan Allah Ta'ala. Tapi dia tidak sama dengan kita. Dia daripada api. Kita daripada tanah. Dan bapa jin adalah iblis. Bapa manusia adalah Adam. Okey, apa kaitan dengan jin dengan syaitan? Syaitan ini gelaran kepada jin jahat dan gelaran kepada manusia yang jahat. Itu kena faham. Apa pula hantu? Hantu ini gelaran orang Melayu bagi gelar kepada jin yang jahat ini. Hantu inilah syaitan yang dipanggil jin. Apa pula kaitan dengan orang bunian? Orang bunian ini adalah gelaran orang Melayu memberi nama kepada jin Islam. Itu dipanggil orang bunian. Jin Islam, maka dipanggil orang bunian lah. Jin Islam. Alright. Itu antara perbezaan yang boleh kita tengok. Alright. Ada tak perkara yang membatalkan syahadah selain daripada itu? Ada tak lagi? Pandangan anda semua ada tak? Boleh share dekat sini. Ada tak yang kamu dapat tahu? Okey. Jadi kita kata perkara yang membatalkan syahadah. Alright. Kalau kita tengok sedikit, apakah yang dikatakan akidah ni? Akidah ni berasal daripada perkataan Arab yang dipanggil aqada, yang bererti mengikat atau menyimpul. Maknanya akidah ni iaitulah ikatan, kita kata diikat simpul, diikat mati lah. Maknanya kita menyimpul ikat, kita ikat. Aqada ni ikatan lah. Tadi kasut anda kamu ikat kan, anda ikat. Kalau dari segi syarak, kepercayaan dan keyakinan yang mantap terhadap konsep ketuhanan. Maknanya kalau kita memahami Allah itu Esa, Qul huwallahu ahad, kita kena
yakin dan percaya Allah itu Esa, Allahus Samad, Allah tempat bergantung segala makhluk. Itu kita kena percaya dan kita tak boleh ragu. Allah tempat bergantung semua makhluk. Maknanya kita Allah tidak beranak, dan tidak diperanakkan. Allah tidak beranak, melahirkan dan tidak dilahirkan. Itu kena faham. Maknanya ini kena pegang dalam kepala kita. Walam yakullahu kufuwan ahad, tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Tuhan, dengan Allah Ta'ala. Ini kepercayaan, keyakinan terhadap konsep ketuhanan. Maknanya kita meyakini Allah itu adalah tunggal, Esa. Dan kita meyakini tentang konsep kerasulan. Nabi SAW adalah utusan Allah. Dan juga kita sebut Nabi itu merupakan utusan yang terakhir. Khatamul Anbiya wal Mursalin. Penutup kepada para Nabi dan Rasul. Dan juga kita kena percaya dan yakin tentang perkara-perkara sam'iyat. Apa dia perkara-perkara sam'iyat? Perkara yang kita dengar. Perkara-perkara yang kita dengar tapi tidak dapat digambarkan oleh panca indera dan tidak dapat diketahui, tetapi hanya kita tahu melalui Al-Quran dan juga hadis. Contoh, Allah menyebut tentang syurga, maka kita kena percayalah ada syurga. Jangan bayangkan syurga, macam mana syurga duduk kat mana, adakah dekat langit ke. Yang penting kita percaya perkara sam'iyat, perkara yang kita dengar daripada Al-Quran, hadis tak pernah jumpa. Perkaranya contohnya syurga. Neraka, jangan tuan-tuan tak percaya ada ke neraka, betul ke neraka ni. Adalah. Jangan tuan-tuan tak percaya pula neraka, tiba-tiba tak percaya pula neraka. Kena percayalah. Right. Adanya contoh namanya pahala. Jadi kena percayalah pahala dia. Macam mana pula nak simpan pahala banyak ni? Kena percayalah. Jangan tak percaya pula kepada pahala. Balasan pahala. Orang buat baik dapat baik, orang buat jahat dibalas dengan kejahatan. Kena percaya. Adanya dosa, kena percaya ada dosa. Adanya malaikat, kena percaya ada malaikat. Adanya kitab, adanya mizan, adanya hari kiamat, adanya semua perkara-perkara yang kita dengar. Tetapi Allah dan Rasul telah mengatakan perkara itu ada, maka kita mesti percaya kepada apa yang telah dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Right. Dan seterusnya perkara-perkara mumkinat, perkara-perkara yang kita kata harus ada atau tidak. Contoh perkara harus ada dengan perkara tidak harus ada. Contoh mengadakan manusia. Mengadakan manusia boleh jadi mungkinat. Bukan wajib Allah Ta'ala jadikan manusia. Kan? Maknanya ini perkara yang kita kena fahami. Jangan sampai kita beranggapan maknanya kita kena yakin Allah ada sifat iradat. Kan? Maknanya subhanallazi biadihi malakutu kulli syai' wa ilaihi turja'un. Maknanya kita sebut kun fayakun tu kan. Sifat harus kepada Allah iaitu kun fayakun. Allah Ta'ala boleh kata kun, jadilah. Fayakun, maka jadilah. Itu hak kepada Allah Ta'ala. Ini jelas kepada kita. Alright, itu kita boleh kata dari aspek syarak. Berdasarkan dalil Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran dan juga As-Sunnah, maknanya hadis-hadis Nabi yang sahih. Hadis yang sahih menjelaskan kepada kita tentang perkara akidah ini. Alright, kat sini, sampai sini. Apa yang anda faham tentang akidah? Siapa kalau jelas akidah tolong komen satu. Tak ada orang komen pun, tak jelas tu. Alright. Okay, Firdaus, tak payah rekod dah Firdaus. Thank you.